tunjuk kat bawah-bawah ni, ini adalah grid mode. So F7. Kalau kita tekan F7, tak ada grid. Kadang tak selesa buat kerja dia tak ada grid, kita tak nampak dia kat jauh ke dekat ke kan. So kalau kita klik F7 ataupun kita klik kat bawah ni, nampak ni? Nampak tak mouse saya tu tulis grid mode F7 sebelah perkataan model tu. Dia tulis off, kita on, kita klik lah. Nampak tak petak-petak tu? Nampak tak petak-petak tu? Kan? Nampak. Okey, petak tu ada orang lain lah. Macam saya ni dalamnya ada 5 darab 5. Semua kotak 25. Okey, saya kalau nak ubah dia, kita boleh pergi dekat snap setting. Ada anak panah tepi grid tu, snap setting. Dia ada banyak ni, kat atas ni ada pola lah, ada object snap 3D ni. Kita ambil grid, snap and grid ni, kan? Ni major line 5 10 kenapa 10 kan? Ni dia 5. So dia akan line tu 5 lah. Sebenarnya kalau nak buat okey lah, ni saya nak tunjuk yang ni dulu. Yang ni. Sebenarnya kita boleh pergi dekat petak-petak dia ni. Petak dia secara tepat kat petak tu dengan kita onkan ni. Ni sebenarnya dia tak nak pula saya kena pusing ke tak. F3 tak nak on ni. F7 F3 sekejap saya tengok. Nampak ni, kalau saya nak buat line ni, saya klik line ni, saya klik line, dia pergi dekat petak-petak je. Awak tengok ni, dia pergi kat petak, macam mana nak cakap dia dekat ujung petak, awak tengok tu. Dia tak boleh pergi tengah-tengah. Nampak tak? Dia tu lompat. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak tu? Nampak. Dia on grid, satu ni. On grid, on snap mode dengan F3. F3 ni apa benda saya dah lupa nama dia. F3. Oh, F3 ni snap ni. Snap ni. Dia snap dekat petak-petak ni lah. Pun boleh. So kalau kita off, stay kat sini. Yang ni pun kalau kita off, baru dia boleh pergi kat tengah-tengah petak ni. Ni dia ada petak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Kadang ada dia kata puan tak boleh pergi tengah-tengah sebab awak on kan dua-dua ni. Grid buka, snap F9 ni, snap mode ni pun buka. Maksud dia pergi kat petak-petak ni je. Nampak tu? Dia tak boleh pergi tengah-tengah. Tak nak pergi tengah-tengah tu. So ada pelajar pula dia tak boleh pergi, dia boleh pergi sini dengan pergi sini terus. Kalau macam tu sebenarnya kat sini kita setting 1, sini setting 1, kita boleh pergi dekat tengah-tengah dia ni kecil-kecil. Tapi dia akan point dia tak ada perpuluhan. Awak nampak tak? Ni sebab besar sangat lah. Sekejap saya buat bulatan dia. 10. Okey. Saya buat lain. Dia punya tu nilai dia tak ada puluhan. 1, 2, 3, 6. Dia sebenarnya 601, 602 ni titik perpuluhan dia satu-satu. Dalam petak ni ada kecil-kecil lagi sebenarnya. Semua awak tak nampak lah. Dalam petak ni sebenarnya dia ada garisan-garisan lagi. Tapi dia tak boleh lompat. 605.3 tak ada. Dia tak boleh lompat. Dia tengok tu. Bilangan dia adalah apa tu? Bilangan dia tepat pada satu titik perpuluhan. Kan? Kalau saya buat, awak tengok ni, tengok dulu.
Jangan buat apa-apa. Contoh saya buat 10, saya buat 10, dia akan pergi ke 10, 610, 620, 630. Nampak tak tu? Ini ada, kalau ada expert dia suka guna grid ni lah sebab dia boleh buat anggaran dalam kertas tu. Dalam kertas tu dia nak, dalam kertas ke dalam lukisan tu dia boleh boleh buat anggaran lah. Tapi sebenarnya tak buat anggaran pun tak apa sebab kita boleh move kan ni kan. Kita boleh boleh copy. Kita adjust tapi ada memang setengah tu dia tak suka adjust terus siap kan. Dia gunakan grid ni lah. Nampak tak ni? Bila kita gerak, dia akan nilai tu nampak tak? 610, 680 kan? Nampak tak? Kan? Nampak. Kat mana nak adjust? Dekat snap setting ni. Pergi dekat snap. Yang ini nilai dia. Jadi dia 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50. Kalau awak buat satu-satu, nilai dia akan 4, 1, 1, 1, 1. Kalau awak onkan dia. Kalau awak offkan, grid ni awak tengok dia ada perpuluhan tu. Nampak tak? Banyak perpuluhan dia. Ada 4 perpuluhan tu. Naik peling mata kan? Apa banyak-banyak tu kan? Kan? Kadang tak suka kan tengok titik-titik perpuluhan tu kan? Tak? Betul tak? Tak suka dengan titik-titik perpuluhan tu. So, kalau tak suka tu, off-kan dia. Tukar snap setting ni pada satu je. Satu, ni 10, 10, 1 lah. Kalau 10, 10 tu, dah kalau nilai tu tak kita nak buat pengiraan tak 10, 10 dah susah kan. Tapi sebenarnya masa lukis tu awak boleh on, off. Kalau nak guna, tak nak guna, off. So ada setengah lukisan tu awak nak buat guna grid tak ada masalah. Off grid ada tak suka pun boleh off lah. Ni on. Okay. Titik puluhan yang panjang-panjang pening kepala tu kita boleh pergi kat drawing unit, klik unit, kita boleh adjust titik puluhan. Ni puluhan dia sampai 4. Pening kepala buat 1 titik puluhan. So kita guna milimeter lah. Milimeter. Mana-mana milimeter. Ni SI, International SI. So klik OK lah. So kalau kita buat garisan tu kan, dia mm lah. Kan? Nampak tak ni? Dua ni. Buat nota lah. Salin-salin sikit kan. Awak tak boleh ingat. Saya sendiri pun kadang dah lama tak mengajar, saya lupa. Saya pun dah berapa sem lah tak ajar. Baru sekali ajar. Kan? Baru sekali ajar. Kalau kelas ramai, macam awak ni ramai 6 kelas kan? DM 2 kelas, DKM 2 kelas baru dapat ajar. Kan? Patut saya memang ajar teori lah. Termodinamik selalunya, termodinamik ataupun mekanik mesin. Okey, tengok ni. Saya rasa tak ada masalah lah. Kalau tak nak guna, off. Kat mana ada tak pelajar bawah ni tak ada? Kalau bawah ni tak ada, mana nak buka, pergi dekat ujung sekali ni ada garisan, 3 garisan. Nampak ada 3 garisan tu kan? Okey, ada 3 garisan tu awak boleh on kat sini. On apa tu? Grid. Grid, snap mode. Tengok tu, kalau saya buang snap mode tu tak ada lah. Kalau saya on kan snap mode tu ada. Ni grid. On off kan grid. Ni snap mode. Nampak? Dynamic input. Ni nanti saya ajar lah dynamic input ni. Polar tracking. ISO. Buka dekat mana? Dekat yang ada garisan. Kanan sekali ada 3 garisan. Klik kat dia. Kalau tak ada dekat awak punya bar bawah ni. Boleh? Boleh. Awak kena buka satu handphone, satu ni lah. Laptop ataupun kecil tak nampak pula kan mata. Susah lah sikit belajar jauh-jauh. Nampak ni kat sini? Okey.
Tu dah settle. Dah settle belajar grid, snap mode. Snap mode tu. Kalau rasa kecil-kecil sangat ni, awak boleh ubah lagi tau ni. Tadi snap setting ni. Awak tak nak 10, awak nak 5 je. 5 spacing dia. Every line tu contoh awak nak buat 2 je. Nanti jadi 2 lah. Tu ada 2 je dalam dia. Nampak? Ada 2 je dalam dia kan. Tapi saya tak selesa lah 2 kan. Saya suka 5. Dah biasa mata. Buat 5. Ni spacing ni 10 ni. 10. So 10 tu sebenarnya dia daripada ujung sampai ujung tu ada 10 lah garisan lagi dalam ni. Ada 10 lagi. Kalau pembaris tu kan ada garisan-garisan kan. Dalam tu ada 10 lagi. Maksudnya dalam kotak tu ada lagi garisan 10-10. Kalau nak buat garisan 5 pun boleh. Okay. Dah settle tu. Okay, sekarang ni saya nak ajar auto mode. Bawah ni nampak ni auto mode F8. Auto mode ni kalau kita off garisan ni, kita buat garisan kan. Kalau saya on, kalau saya buat garisan, dia hari tu saya dah ajar lah kan. Susah nak buat garisan tegak ni. Kalau tegak pun tak apa tegak, tekan F8 dia memang mendata saja. Mendata ataupun menegak saja. F8 ni lah. F8 ataupun kat sini ada nampak kat situ. Auto mode F8. Contoh 200, enter. So nak buat garisan atas, 50, enter. So dia memang auto lah ni. Kalau kita nak buat kecondongan, kita kena offkan dia. F8 ni. Offkan. Buatlah apa-apa sudut. Tu auto mode lah. Memang banyak berguna lah auto mode ni. Ni auto mode. Okay, sebelah dia ni adalah pola tracking. Pola tracking, okay, ni kena tengok betul-betul. Pola tracking ni, nak kata susah tak susah lah. Pola tracking ni, okay. Pola tracking ni dia sudut. Sudut. Okay, saya tunjuk Saya ambil sudut 90, kalau 90, 80, 180, 270, 360 ni macam ni lah, macam auto mode ni. So saya buat 45. 30 lah, saya buat 30. Saya pilih 30. So ambil satu garisan, saya ambil apa-apa titik lah. Saya nak first point kosong-kosong lah. Banyak sangat nombor je kita tengok. Itu saya buat pengajian. Okay, kat sini. Kalau tak tahu kat mana kosong-kosong kan. Kalau tak tahu kat mana kosong-kosong, dia kat mana. Awak buat bulatan lah. Buat bulatan, macam ni kan. Buat bulatan, buat kosong, koma kosong, enter. Lepas tu masukkanlah nilai, contohlah saya buat 5 je. Kan dia kecil kan, tak nampak kan. Ambil apa ni, mikroskop, kat sini lah kosong-kosong dia. Macam tu lah maksud dia. Jangan jadi back. Okay, kat sini lah kosong-kosong dia kan. Okay, so sebab nilai dia besar tadi, saya nak buat apa tadi? Ni, saya nak ajar pola tracking. Pola tracking ni contoh saya nak buat satu garisan. Okay, contoh tadi saya ambil sudut berapa? Saya ambil sudut 30, 60, 90, 120. Okey lah, contoh saya buat satu garisan. Satu garisan ni saya buat panjang kat sini, kosong. Okey, macam mana pola tracking awak tengok tu 30. Nampak tak? Apabila saya pergi dekat 30, dia keluar warna hijau. Maksud tu itu adalah sudut 30. Nampak? Nampak tak? Nampak.
Nampak Puan. Nampak. Mana tadi kosong-kosong contoh kan? Hilang kosong-kosong tu. Aish. Saya tak tahu lah rimas tu kalau nombor banyak kan. Pergi dekat contohlah saya masukkan 100, enter. Okey, saya nak buat panjang 100 juga dengan sudut 30, nampak? Let's masukkan 100, enter je. Dekat garisan tadi tu enter je. So 30 lagi dia boleh buat berapa? Dia boleh buat 60 lagi berapa nilai? Oh, tak on kan. Nak on kan hujung tu. Contoh berapa lagi dia boleh buat? 30, 60, 90, 120, 150. Tengok tu, nampak tak 150 tu keluar? Nampak? Nampak tak 150 tu keluar? Kan? 150. Contohlah sepanjang pun saya nampak 150. Dia buat macam tu. Tu nama dia pola tracking. Dia track kan? So tak perlulah awak nak masukkan nilai-nilai kan? Kau nak cepat lah. Dia juga nak buat cara lambat. Ikutlah suka hati kan? So buat lagi 200 contoh panjang dia. So dia ada ni lah. Dia ada track dia. Tu warna hijau tu kan? Warna hijau. Ni panjang. So sudut tu apa tu? Tulis. Sudut dia 300 ataupun 600 darjah kalau daripada atas. Kalau daripada sisi sini 60. Kalau pusing daripada atas sini, daripada sini pusing sampai sini 300. So contohlah saya buat 180 panjang dia. So dia ada track. Nampak tak track? Tu track 30. Dah finish. Nampak tak track tu? Okey, contoh lain. Contoh saya ambil sudut ni track ni, pola track ni kalau tak ada ambil apa ni nama dia ni? Dah tua ni. Apa garisan 3 ni kan? Cari perkataan pola. Kalau tak ada dekat awak punya PC tu kan, dekat awak punya window tu, klik dekat pola tracking. Nampak pola tracking ni? Pola tracking nanti saya kasih lah video lah kan, simple. Banyak ni hari ni. Jangan risau, saya kasih video nanti. Ni pola tracking, klik pola tracking ni, pilihlah sudut. Dia boleh ubah-ubah masa awak lukis-lukis. Okey, saya kasih contoh lah. Saya contoh saya buat garisan 100. Contoh saya nak pergi sudut 45. Okey, buatlah pola tracking, tukar 45. Nampak ni? 45. Mana 45? Tu dia keluar 45 warna hijau. Nampak? Nampak tak nampak ni? Nampak. Nampak kan? Nampak Puan. Nampak. Nampak dia punya warna hijau tu dia keluar 45. Saya masuk 100. Lepas tu saya nak ubah, nak sudut 120. Pergi dekat pola tracking ni, ni 120. Laju sangat saya cakap ni. 100. 120. Mana 120 dia? Ke atas pula. Kat 120. So saya nak pergi lagi sudut lain pula. Saya nak sudut lepas 120 saya nak apa lah nilai dia. Okey, contoh kan. Tak ada pun nilai kat sini. Tak ada nilai kat sini awak nak tambah. Awak nak tambah gandaan. Berapa lah gandaan berapa? Gandaan gandaan 20 kan? Boleh juga. Kat mana? Kat mana nak tambah? Tengok ni tengok. Saya ajar tengok. Tracking setting. Pergi dekat add angle. New. Klik tambah 20. Nampak tu? Tambah 20. Klik OK. Nanti dekat sini dia ada 20. Nampak? Tambah 20. Nampak ke? Bazim. Ni 20 ni. Nampak? 20 kan? Ni. Dia 20. Dia 20 dia. Tak keluar pun.
Okey, sudut dia 200. Saya tak nampak Ni sudut dia 200. Nampak? Sebab 20 sampailah 200. So, 100. Kita. So, saya nak ke sana. Berapa sudut dia? Berapa? Sudut 80 keluar. Ni 20 kan? So nak ke sana sudut berapa? Sudut mana? So 160. 160. Tengoklah. Senang lah. Kan? Kalau malah nak tulis kat bawah ni lah. Pergi dekat pola tracking. Pola tracking. Pilihlah sudut-sudut yang mana masa nak lukis tu boleh ubah-ubah. Masa nak lukis boleh ubah. Tak nak tadi 20, nak pergi 45, ubah 45. Pola tracking. Mana tadi 45? 45. 45 kan? Ni berapa lagi? Tengok, dia keluar apa? Ni sama pula. So, boleh ubah-ubah lah. Boleh ubah. Ni sudut 210. Dan sebagainya. Go buat ni pola tracking. Try sendiri. Kalau tak nanti tak tahu. Kalau tak ada pola tracking tekan, kalau tak nak klik, tekan F10. F10 ataupun klik dekat sini. Pola tracking. Yang ni on ataupun klik F10. Nak sebut F susah. Try. 2 minit. Tengok je. Tak cuba pula. Susah pula. Jangan tahu yang tak dapat masuk tu. Tim cubalah buat video kan. Sebenarnya saya ada buat rakamannya ni. Tak tahulah okey ke tak. Cuba. Dah? Dah. Betul Okey dah. Okey. So saya nak lukis ni kan. Kalau betul lah ni kan. Kalau saya nak lukis ni, kalau awak tengok dia ada nombor tau. 443, ada sudut berapa kan. Nampak tak? Nampak dia ada garisan. Ada yang pelajar yang tak ada kan? Ada yang tak ada tak? Ada yang tak ada tu sebab dia off ni. Dia tak nampak tu. Nampak? Dia tak ada sudut berapa. Kena masuk poin satu-satu. Betul? Dia baru keluar. Dia tak masuk. Dia keluar macam ni lah. Dia tak macam berselerak tadi. Banyak nilai. Nampak tak? Ni tadi saya guna pola tracking sudut 20. So setiap 20-20 tu dia detect lah. Kena perlahan lah. 10 ni. Yang ni, kalau awak onkan dynamic input. Nampak ni perkataan dynamic input. Kalau tak ada, buka dekat tepi ni. Yang ada garisan 3 tu, pergi dekat dynamic input. Nampak ni perkataan dynamic input. Dynamic input, on kan, dia keluar lah.
Dia keluar panjang berapa, sudut berapa, banyaklah setiap masa dia keluar. Nampak tak setiap masa dia? Kalau kita klik dynamic input ni setiap masa nilai-nilai tu semua keluar. Nampak tak? Nampak tak? Dekat macam mana saya nak? Mouse satu je kan? Dekat pola 225 sudut 150 dia bagi, dekat atas dia bagi, dekat bawah pun dia bagi. Siap ada titik-titik lagi sudut. Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak ni? Ni dynamic input dia kat sini. Ni. Dynamic input dia tak ada F berapa kat sini kan? Dia tak ada FF. Kalau kita off kan, ni on tau. Kalau kita off kan, dia keluar macam ni je. Sampai sini baru dia keluar. Nampak? Sampai sini baru dia keluar. Kebanyakan memang suka macam ni lah. Tak nampak lah banyak sangat nombor kan. Nampak macam ni 205 sudut 150. Tak serabut lah. Tapi ada yang memang suka sebab dia nak tahu kan sudut ke, daripada mana datang sudut tu, daripada mana dikira, panjang ke, tak panjang ke. Tengok kat sini. Tadi mana tadi? Ni dynamic mode nama dia ataupun dynamic input. Nampak tu? Semua garisan panjang ada, sudut ada, nampak? Dia keluar semua. Nampak? Tak nampak lah awak ni. Aduh, susah pula lah online ni. Cakap seorang ni ni lah dynamic mode. Buatlah nota senang. Nanti awak belajar. Lepas tu nanti sem berapa baru guna balik. Kalau sebelum ni sem 1 belajar AutoCAD, sem 2 belajar AutoCAD. Sekarang sem 1 awak belajar AutoCAD, nanti sem 4 baru pakai balik. Dah tak ingat dah. Dia mimpi dia kan. Okey, apa lagi kat bawah ni? Ni nanti saya ajar lah. Belum lagi lah isometric kan. Nanti bila guna saya ajar lah. So saya bolehlah tunjuk. Kalau saya klik ni, dia ada left, ada right, ada top. Daripada top, daripada atas kita lukis kan. So ni awak tak guna lagi lah. So off kan dia. Kan. Okay, yang ini adalah lightweight. Ni jangan on dulu. Saya nak kasih contoh. Lightweight. Petak lah buat petak je senang. Contoh. Saya buat lightweight kan. Sebenarnya awak ada buatlah lukisan, banyak-banyak lukisan kan. Lightweight ni. Mana saya punya icon? Tak ada pula. Tak ada pula saya punya mana ni? Lightweight. Tak ada pula saya punya kat atas ni kan. Lightweight ni. Ada sikit. Tak apalah ni. Oh lah. Time ni lah saya tak nampak lightweight ni. Okey lah contoh. Pakai yang ni lah. Jalan panjang lah. Macam mana kan. This layer. Tiba-tiba saya tak nampak saya punya lightweight ni. Contoh kat sini lightweight saya pakai kat sini. Saya buat tebal dia adalah 0.2 lah. Yang first ni. Ni 0.2. Okay, 0.2. Lepas tu yang kedua ni putih. Yang kedua ni saya buat garisan kecil. Besar. Ni lightweight dia saya buat 0.9.
Betul. Okay, ni. Lagi satu ni. Sorry dia ni. If point. Yang ni. Tak nak aktif pula. So kalau kat sini kalau kita tengok macam sama je kan. Tapi kalau kita tekankan lightweight ni dia akan nampak berbeza lah. Ni sebenarnya 0.5 tadi. Ini 1 point something. Yang ni boleh ikut pula Yang ini tadi yang mana? Ni untuk orang ni. So dia berbeza. Tapi kalau kita tak on kan, kita off, dia sama je. Sama je. Tebal tu kita nampak sama je. So sebenarnya kalau awak nak lukis apa nama tu? Ortografik ke isometrik kan, awak buat garisan. So dia ada garisan nipis, garisan tebal. Bila kita buat macam ni kita tak nampak lah. Tapi kita kan nampak beza dia. Kan? Nampak beza tebal dia. Ni sebenarnya ada perbezaan lah ni. Kalau nak beza lagi ni kita berubah. Ni 0.9 ni kan berkurang kan. Sebab tebal lagi. Contoh 1.4. Klik OK. Kan? So dia ada perbezaan ni lah. Sebenarnya ada, tahu saya ada yang layer kat sini simbol dia. Tak nampak pula kan. Yalah. Kan? So kita guna yang ni lah. Layer. Nampak beza dia. Ni on kan. Ni nama dia line weight kan. Weight ni kita nak on kan ke, nak off kan ke, ikutlah kan. Ini putus-putus ni adalah jenis garisan. Ini saya kajar masa nanti ortografik lah jenis garisan. Jenis garisan ni mesti kat sini, line type ni kan. Kita boleh pilih ni, garisan putus-putus. Ataupun kita nak tukar garisan macam ni, dash-dash kan. Ikutlah kan. So nanti dia akan berubah lah sebenarnya kan. Ini untuk line weight ni. Kalau kita on kan, tu je. So sebenarnya ada banyak kan. Banyak. Tapi yang paling basic, bukan basic lah, itu pun dah advance. Yang ni awak belajar lah. So next nanti kita akan koordinat, dynamic UCS dan sebagainya. So saya ada benda yang nak tunjuk untuk buat. Control A tadi, delete. Lagi kat situ bawah tu, kat sini modify dah belajar. Yang ni awak dah pandai kan. Modify dah, bawah ni pun bawah ni dah. So kita kalau nak lukis, mesti dekat model. Bukan layout Layout ni kita dah siap, kita nak print. Nanti ni awak akan belajar lah. Kita mesti buat dekat kawasan model. Kawasan model. Okay, dekat sini dia ada top. Kita boleh pusingkan Pusingkan. Tadi tak boleh pusing. Ni kita boleh pusingkan. Mouse saya ni pusing ataupun naikkan ke atas ke. Tengok ni. Dia boleh pusing lah kalau kita buat 3D ke dan sebagainya. Kan? So kita selalu kat top lah. Top ataupun klik kat sini top. Sini boleh tukar. Sini boleh tukar top ke bottom ke left, right, front, back. Yang ni isometric dia view. Kan? Terpulang lah nak guna mana. Kotak-kotak saya. Ni kan. So kat sini pun dia boleh pusing. Orbit. Orbit ni dia boleh pusing. Orbit. Kebanyakan orang suka klik orbit ni kan. Daripada guna petak ni. Ni klik orbit. Boleh pusing lah. Kedudukan di mana. So saya patah balik top ni. Mana top saya? Ni kan macam susah nak cari top ni kan. Pergi dekat custom view ni. Pergi dekat top lah. Top balik. Okay. Saya kasih contoh tadi dekat Telegram Telegram ke apa tadi. WhatsApp. Mengenai lukisan. Oh ada satu lagi saya belum ajar. Apa lah nama dia? Ada satu. Yang ni penting saya rasa. Apa lah nama dia? Object snap track. Object snap track. Ni object snap track ni. Ni belum ni. Yang ada sudut ni. Nampak tak ni ada sudut ni?
Ni, kalau saya off kan objek snap track tu, yang ada sudut baca 60 darjah tu kan. Nampak tak tu? Saya tidur. Nampak. Semua ni kan. Nampak Puan, nampak. Nampak Puan? Ni objek snap track ni. Saya memang terlaju lah kan, tapi nanti saya kasih lah rakaman ke apa. Saya buat balik nanti video. Objek snap track ni kan. Okey, ni saya kena ajar lah. Okey, contohnya saya lukis. Ya. Lukis gambar ni bendera lah, bendera Jepun, senang kan. Alamak. Okey, ni. Saya buat garisan lah, senang. Sebab nanti nak tahu. Bawa ke bawah. Contoh 100, enter. Kiri. On-kan auto supaya dia tegak. Apa lah. Tadi 100 ke 200 kan? 300 lah contoh. Tadi apa? Saya dah lupa lah. Aduh, 200 lah. Aku bendera ni. Bismillah. Garisan ke bawah. F8. Contoh 50, enter. 150, enter. Ke atas 50, enter. C closer. Okay. So, saya buat bulatan. Saya on ni. Nanti nampak pula. Ni saya buat bulatan. Kalau kita dah buat bulatan ni, kan selalu kita kena buat garisan. Salah. Kita kena buat garisan dulu kat tengah ni, betul tak? Kita kena buat garisan dulu. Betul? Barulah boleh buat bulatan. Betul? Apa tu? Apa? Bulatan ni tak nampak buat garisan. Oh, ni saya tak on kan. Jadah ni benda nama tadi Dynamic. Oh, pula ni. Contoh 20. Tak apa bendera sangat lah kan. Okay, tengoklah ni kan. Petak bulat. Nampak ni? Dia kalau nak buat bulatan, kita kena garis kat tengah-tengah. Baru kita tahu titik tengah. Betul? So, kalau kita onkan ni, objek snap track, auto snap ataupun F11. Bila kita onkan dia, ni tadi tak on tau. Bila saya onkan dia, awak tengok nampak tak ni? Snap track, saya onkan. Saya nak buat garisan sama sebelah macam ni. Macam mana saya nak lukis? Awak tengok ni, tengok. Awak pergi kat tepi dia ni, lepas awak lalu kat sini. Nampak tak tu? Dia ada tracking. Nampak? Tracking warna hijau, nampak? Nampak. Tak payahlah ukur-ukur. Awak pergi je pegang. Sebab dia ada rujukan. Pergi kat atas ni, nak rujuk kat mana? Nak rujuk kat mana? Pergi kat dia lagi. Rujuk kat sini. Nampak? Rujuk batu panjang dia tak boleh lah sebab tak ada orang atas dia nak rujuk, orang bawah dia tak boleh nak rujuk. Dia atas bawah kiri kanan tak ada kan, tak boleh nak rujuk. Ni tadi 150, enter. Kat bawah ni macam nak rujuk? Pergilah sebelah ni, kawan orang ni. Dia buat macam ni. Nampak? Lepas tu tutup lah. Begitu juga dengan bulatan. Tengok kalau saya nak buat bulatan macam ni, dah awak kena buat garisan lah apa bagai kan. So apa awak kena buat? Awak pergi kat atas ni lama sikit dalam 2 saat. Awak nampak dia dapat tu kan. Dia keluarkan garisan. Lepas tu pergi kat sini dalam 2 saat. Dia keluar. Nampak kan? Nampak. Nampak tak? Ni mudahkan awak kerja lah. Dari berapa lah saya dah lupa lah. Jadi 20 lah contoh kan. Ni nama dia snap, object snap tracking ataupun auto snap F11. Nampak tak? Nampak saya. Nampak Puan. Saya tahu. Nampak Puan. Nampak kan? nampak. Saya fikir sekali lah kan ada yang tak nampak lagi kan. Kalau cakap laju kan. Untuk delete. Tak boleh delete pula. Okay. Ni saya off kan. Kalau off kan,
Saya buat petak. Saya buat petak. Kan? Buat petak macam tu. Buat bulatan pun nak letak tengah-tengah ni tak boleh. Tak boleh. Nak rujuk mana? Nak buat tengah ni kena buat garisan kan? Kan? Selalu awak kena buat garisan. Tengah-tengah ni min point ni kena on kan kat sini min point. Ni. Kadang macam mana nak kalau hijau tu ni min point. Jangan bingung-bingung ni min point, min point. So barulah dapat titik tengah bulatan kat sini. Baru keluar tracking min point tu tengah-tengah tu kan. Baru keluar. Berapa 40. Baru keluar. Barulah boleh buang ni. Kan? Kena ada garisan baru boleh buat. Tetapi kalau awak onkan tracking, snap. Salah lagi sebut. Check snap tracking. Nak buat, rujuk sebelah je. Nak buat sini, rujuk sebelah. Sebelah sini tak ada lah, 120 meter. So nak buat garisan sini, bawah ni nak turun berapa, rujuk sebelah. Dah rujuk, klik je. Mana tadi? Hilang pula. Rujuk semula. Klik je sampai keluar hijau. Klik, sampai keluar hijau tu klik lah. Okay, saya back sini. Laju pula Ni tengok pergi kat sebelah ni, keluar hijau klik. Pergi sini, keluar hijau ni, nampak hijau kan? Ada pangkah klik. Ni tak ada, 150, enter. Pergi sini, pergi dekat sini warna hijau. Dia keluar hijau ni, garisan ni. Maksudnya dah sebaris lah tu. Kalau dah keluar hijau tu sebaris, klik. Gitu juga dengan bulatan. Ni tak ada. Tak ada macam mana ni nak buat garisan kan leceh kan. Awak pergi kat sini, lama sikit, dia keluar garisan. Keluar garisan. Pergi sini, lama sikit, keluar garisan. Nampak garisan atas? Garisan ni dah keluar. Fine. Lama sikit lah dalam 2 saat. Apa keluar tadi? Apa dia? Buat bulatan je. Ni banyak kegunaan dia Mudahkan awak buat kerja lah. Tak adalah awak nak buat satu. Penat lah. Boleh buat satu-satu. Panjang jalan cerita tu panjang. SOP kan? Panjang jalan cerita. Kalau tak ada SOP senang je. Sekejap je beli barang. Kalau ada SOP lah satu. Kan? Baru dapat barang. Apa cuba? Ni on kan ni. Object snap tracking auto snap F11. Kalau tak nak klik-klik ni, klik je F11. Cuba. Kejap je tu. Petak bulat. 5 minit. Tak betul. Ratus 83. 10. 10. Dah? Cuba. Buka ni tadi, apa ni nama dia?
object snap tracking ataupun auto snap. Syafiq Irfan ada tak tu? Syafiq Irfan. Saya. Dia pun. Nazrul. Nazrul ada Nazrul. Orang yang tak datang. Siapa nama dia? Aida yang tak dapat datang. Mana? Apa Aida tak dapat. Aida tak dapat sebab line dia teruk sangat. Itulah nanti yang YouTube laju kot. Nanti tak tahu lah bila nak edit dia kat YouTube tu. Okay. Saya pilih ke saya tak boleh buka ni. Dah, dia nak share buat online. Minggu depan saya panggil nama kena sharing lah, dia buat apa. Tapi nampak laptop kan. Dah dah belum dah tu. Cepat sangat pun rugi sebenarnya cepat-cepat ni. Yang penting faham, dapat sikit faham daripada laju tak faham satu hal juga kan. Yang sikit tapi dapat. Nanti last dalam pukul 4 semua kena on lah. Sebab saya ambil attendant. Ya, budak-budak ni semua tak ada tidak ni. Berapa entah. Pakai baju tak pakai baju entah. Kan? Kita nak ambil attendant kan dalam pukul 4 kot. Siap. Pukul 4. Okay dah. Dah belum? Dah puan. Dah. Dah Kita cuba Ya. Okay, saya nak tunjuk buat ni. Buku slogan kan. Macam mana ada satu benda saya nak ajar tu apa. Nama dia extend. Yang ni kita boleh buat offset. Boleh buat apa tu. Rotate. Boleh buat mirror. Apa lagi ni? Ada beberapa perkara lah kan. So saya nak kena ajar awak ni. Betul lah. Dah tengok ni kan.
Jadi dia sebab tak ada putus state kan. So ni kena buat first sekali, ni kena ada yang ni buat apa nama dia ni? Apa ni? Offset lah tadi. Okay, so tunjuk Diameter 2 adalah 100. Diameter sebelah yang kecil tu 85. 85, 83. Saya ni memang ada masalah tulislah cakap lain. Ni 2 garisan. Apa lagi nak kena buat tadi? Lain padam lah. Tak sangat pula. Benda banyak. Okay. Dia punya ni 2.5. 2.5, 10. 2.5, 10, 48 Okay, awak tengok sini. Kita boleh guna annotate. Ni pun kita boleh onkan dia punya center mark. Itulah center mark. Sebenarnya tak letak pun tak apa sebab kita ada apa tu snap tracking kat sini kan. Snap ni. Tapi kadang kita selesa pula tak ada macam tak nampak dia punya garisan ke. Tapi nak off pun tak ada masalah. Tak nak off pula inilah masalah ni. Nak on dia nak. So kalau tak nak off boleh control Z lah. Control Z ni maksud dia adalah undo. Undo kan. So saya buat garisan on kan quadrant. Ni quadrant tengok dia ada tulis perkataan quadrant. Kenapa dia tulis perkataan quadrant tu? Sebab saya on dynamic mode. Kalau saya tak on kan dynamic mode selalu dia tak keluar lah. Tengok tu. Kadang dia tak keluar. So yang ni klik kiri kanan dapat satu garisan. So kalau awak tengok dalam lukisan ni dia punya jarak atas bawah 2.5 kan? Daripada tengah-tengah kan? So apa yang awak boleh buat adalah awak buat apa ni? Offset. Daripada tengah ni naik atas, klik ke atas, klik lagi ke atas. Jarak dia adalah 1.25. Sebesar 25 dia ni. Besar lah pula 1.25 dia tu kan. Pelik Sini. Ke atas. Klik dia. Ke atas 1. Pelik besar sangat Betul? Offside. Dia patutnya kecil macam tu kan? So saya back lah. Besar sangat tu tadi tu. Betul tak tengah ni. Ni offside. On kan lah dynamic mode ni. Sebab tak nampak pula. Turun ke bawah. 1.25. On kan dynamic mode ni. Dynamic mode. Input lah kan. Enter. So dia kecil macam tu lah. Memang 2.5 tu kecil lah kan. Mana satu atas, mana satu bawah pula ni. Klik dia lagi sekali. Pergi naik atas 1.25. Enter. So memang kecil lah. So kalau nak tahu ukuran tu betul ke tak. Pergi dekat dimension ni. Pilih atas. Pilih bawah.
Susah pula ni. 2.5. Kan? 2.5. Nampak tu? So dalam gambar ni, dia tulis 2.5. So kalau ada masalah nak masukkan nilai tu, on kan lah. Apa dynamic mode tu tadi tu. Tak delete lah. Yalah, dia tak nak delete situ. Okay. So, apa lagi tadi? 10. Daripada titik tengah ni tadi, tak salah ambil, pergi ambil tengah-tengah dia ni. Daripada situ, atas lah tadi. Dia buat semula. 10 tu adalah daripada 2.5, sorry. 10 ni, daripada tengah ni, tak salah ambil, besarkan, scroll je. Klik ni, naik atas. Klik dia lagi, naik atas. Berapa tadi? 10. Enter. 10. Enter. Apa lagi dia suruh buat? Garisan atas. 10. Tengah-tengah. Ni garisan ni, kalau awak tengok ni, sorry. Kalau awak tengok ni, dia 48 kan? Maksudnya sini 24, sini 24. Okay, saya buat yang ni, garisan ni. Buat garisan. Ambil tengah-tengah ni. Kalau tengok macam ni, dia auto kan? So, off kan? Lepas tu, buat sudut, berapa tadi? 24 kan? Buat sudut 24. Sudut 24. Sini, garisan. Panjang, contohlah awak lebihkan 83 bahagi 2, contohlah 45 lah buat kan. 45, enter, tab. Sorry. Nak saya balik. Ni contoh awak buat 100, enter. Sorry. Jangan cuma. Ni. Sorry, ni 100 tab 24. So ataupun buat macam ni pun boleh lah. Dan ni, klik kanan, bawah, pergi kat sini, 24, enter. Dan daripada sini, mirror, atas ke sini, mirror. So, dapat garisan, Dan ni, mirror, klik kanan, ke sini. No. Tadi turn ni. First tadi saya back balik. Kita buat garisan sini pun tak ada masalah. Buat garisan tengah ni. Buat rotation. Rotate. Klik kanan. Ambil tengah-tengah ni. Buat sini iaitu 24. Enter. Rotate, lepas tu boleh buat mirror daripada sini, klik kanan, ambil tengah-tengah ni, mirror. So, dia dapat 48 lah. Klik kanan 48. So, seterusnya, jelas ya. Lepas tu, 48, lepas tu bawah ada 10 tu kan? Okay, tu kita boleh buat set. 10, klik kanan. Masuk buat. Saya tekan apa tadi? Offset Buat offset kan? Sini masukkan 10. Enter. So yang ni pun sama. 10. Enter. So kalau awak tengok sini dia macam tergantung ni kan? Nampak tak ni macam tergantung? Tergantung ni. Boleh on kan kat sini.
extension. On-kan extension, klik dia, boleh tarik. Kita boleh tarik dia sampai kena selari lah ni. Nampak tu tracking dia selari kan. Kita boleh tarik. Begitu juga dengan ni. Skip dulu. Klik dia. Kita boleh tarik dia ke bawah. Kena on kan ni lah tadi ni, apa ni? Extension. Kita boleh tarik. Tarik, tengok jap. Di sana tadi. Kat sini dia delete. So kita besarkan. 1, 2, 3, klik kanan. Kita buang je. So jadi macam ni. Yang ni dah tak pakai kan? Pakai buang. Nampak V tu? Kecil je V saya tu. Tu. Kan? So dapat macam tu lah. So apa lagi nak kena buat? Macam kecil je 10 saya tu. Oh, la ilaha illallah. Diameter dia 100 je kan? Dia punya diameter 100. Saya termasuk jari tadi kan? Besar aku nampak Kena buat. Dah besar semacam je kan? So, ni kita searchkan ke dalam. Yalah. So, tadi terbesar pula. Jari 50 lah. Terbesar. Jari 50. Jari apa? 3 bagi 2 apa? 41.5. Sampai kat situ je. Terbesar tadi kan. So dia boleh padam. Sudut dia stay sama kan. So yang ni trim. Sorry lah. Macam ni. Budak tak pakai. Okay, kalau tengok kan pelik tadi. Macam ni lah. 10.48 sama. Okay, so apa lagi nak buat ni? Ni V ni sebenarnya V kat sini sama lah. Sama size dia. So boleh buat mirror. Buat mirror. Select objek kat sini. Kan? Mirror. Klik kanan. So mirror. Nampak? No. Mirror. Apa lagi tadi? Lepas tu W dia. W dia just tarik ke sana dengan sudut berapa tu? Sekejap Dengan sudut berapa ni? 10 ni ke sana. Berapa? 10 jarak ke sana. Selari dengan yang ni. Selari dengan yang ni. Okay, kalau selari maksud dia kita boleh guna parallel. Macam mana parallel? Parallel. Kita sebenarnya ada satu ikon parallel. Saya tak jumpa sini. So,
Kalau kita copy, boleh kat sini ya. Sama dia punya sudut dia tu sama kan. Apa kita copy. Dia ada satu parallel lah untuk kita tak nampak kan. Klik kanan. Sini. Ke bawah. Kan. So yang seterusnya tu awak kena buat apa? Extend. Ambil extension ni tadi. Extension dah on. So kita tarik dia extend ni. Ni klik dia. Sekejap. Ini sana. Extend. Extend, dia pun klik dan pastikan atas garisan tu lah. Kalau tak nanti dia lari. Dan kita boleh trim. Klik kanan trim. Oh, alamak. Trim. Kita trim. So apa tu lagi? Macam dia tak lengkap kan? Apa tu? Oh, garisan tengah-tengah tu. So, pendek je ni kan? Garisan tengah-tengah ni buat garisan ni. Buat garisan. Buat garisan kat sini ya. So apa lagi tu? So macam terpendek lah. Oh, ada garisan lagi satu kat sini. 10 kan? 10. So offside. Ke sana. Tekan 10. Kita kat sini offside. 10. Enter. So yang atas ni tadi. Saya ajar macam mana. Escape. Klik dia. Extend dia. Tarik. Tak nampak garisan dia pun. Kenapa dia tak nak tarik lah? Tarik. Yang ni pun awak boleh tarik je. Ish. Masalah dia. Okay, tarik. So yang ni awak dah boleh gunakan trim lah. Sorry lah, lama sikit lah. Boleh guna trim. Macam mana gambar dia tu? Semuanya kena. Tu kecuali petak-petak tu. Ni. Okay. Skip dengan atas sekali. Trim. Klik kanan. So jadilah untuk dia. So daripada sini tadi saya gunakan sudut. Saya buat tegak dulu sudut. Sebenarnya dia boleh buat daripada sini terus sudut. Boleh juga. Tapi ada kadang ada area-area yang kita tak nampak kan. So yang ni
saya boleh tegak, sudut, lepas tu daripada sini pergi ke sini saya gunakan mirror. Daripada sini ke sini saya gunakan offset. Lepas tu sini ke sini pun offside. V atas ke bawah mirror. Lepas tu yang ni ke sini saya buat sini ke sini tadi apa sini ke sini saya buat copy. Sini ke sini saya buat copy. Sini ke sini saya buat mirror. Sini ke sini buat mirror. Buat copy boleh copy ke bawah boleh, mirror boleh. Lepas tu nak sambung guna klik garisan tu, tarik guna extend. Okey, yang tengah-tengah ni tadi ke atas, ke bawah guna offside. Yang lain trim je lah. Senang. Sebenarnya ni kita boleh warnakan lah. Nanti saya akan ajar warna. Tu jadi logo lah. Tapi satu-satu lah. Banyak sangat kan. Sebab kita yang penting tu nak lukis lah. Yang colour tu kemudian tak apa. So ada latihan. Latihan tu bolehlah guna yang ni satu dengan lagi satu tu yang kat dalam sidos. Ada tulis latih to be tu awak lukis lah. Dekat sidos. Nampak kat sidos? Sekejap saya tengok sidos tu tadi. Sidos. Tu ada saya buat mirror tu. Baik. Yes. Baik. Kat sini dekat latih to be. So, saya nak awak buat latihan. Yang ni. Ni senang lah sebenarnya ni. Semuanya fillet dekat tu je masalahnya. Yang ni. Buat yang ni. Senang lah. Tak apalah. Senang pun tak apa. Buat yang ni. Buat yang ni. Yang ni mau kepada pola, tangent, bulatan. Bulatan dan tangent. Garisan ni, yang ni mungkin kena buat offside. Ni kalau awak nak buat mirror tak boleh lah ni. Yang ni kena memang pola. So, untuk latihan lagi nanti saya akan bagi lagi. Jadi untuk awak asal awak punya apa? Skill ni. Buat sekali lah ni, awak segar ni. Nampak mudah tapi awak kena cuba. Macam saya pun kadang dah lama tak buat kan. Naik-naik lupa. Kena cuba. Extend tadi pastikan ni lah. Dekat extension ni, klik baru pilih garisan tersebut, pilih garisan dan tarik je. Tarik, kena tengok tu ada garisan kuning kan? Kena sama garisan kuning tu. Selari dengan dia baru boleh dapat extend yang samalah sepanjang dia. Yang ni saya akan ajar. Ni pun ada satu lagi ni, stretch ni. Boleh tak? Senang kan? Boleh. Boleh. Senang kan? Senang je.